Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan berita utama MyDM News edisi Jun 2020. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk MyDM News edisi pertama Januari 2020. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi bersama Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Datuk Haji Munir bin Haji Muhammad Nawi meninjau operasi penyertai ikan tuna dalam satu lautan kerja rasmi di Dermaga Air Dalam, Pelabuhan Pulau Pinang pada 19 Jun 2020. Menurut Dr. Ronald, Pulau Pinang berpotensi besar untuk menarik lebih ramai pemain industri ikan tuna menerusi pembinaan pelbagai kemudahan dan infrastruktur yang bertaraf antarabangsa yang membabitkan industri ikan itu sendiri. Sepanjang tahun 2019, Jabatan Perikanan Malaysia DOF telah mencatatkan sebanyak 101,627.32 tan metrik tuna telah didaratkan nilai-nilai anggaran RM900 juta direkodkan yang melibatkan sebanyak 17 buah kapal untuk menangkap ikan tuna dan sebuah kapal pengangkut ikan tuna yang telah dilesenkan dan beroperasi di Lautan Hindi. Pulau Pinang mempunyai kemudahan yang sesuai seperti perkhidmatan penerbangan antarabangsa iaitu lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan Pelabuhan Pulau Pinang. Tambahan beliau, kementerian mahu melihat pemain industri terus membangunkan industri dan perkhidmatan mereka dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pendatang ikan tuna yang penting di rantau ini serta meletakkan sasaran pada tahun ini RM1 bilion ringgit. Malaysia yang terletak di Lautan Hindi dan sebagai anggota Indian Ocean Tuna Commission telah memberikan hak kepada nelayan untuk menurunkan Lautan Hindi bagi menangkap ikan tuna dan sebagainya. Walaupun penularan COVID-19 telah menjejaskan kebanyakan industri, namun permintaan untuk ikan tuna di seluruh dunia masih meningkat dari semasa ke semasa iaitu sebanyak 30%. Dan bermula awal Jun 2020 ini, ekspor ikan tuna telah berangsur pulih dan dijangka kembali normal menjelang hujung tahun ini. Lawatan diteruskan ke kawasan perindustrian hiliran tuna Simpang 4 bagi melawat dan memantau operasi kilang makanan ikan dan kucing Engfu Feed Mill dan kilang pemprosesan tuna GST Fine Food. Dr. Ronald turut menyambung lawatan kerja beliau dengan melawat jeti Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Batu Maung untuk memantau potensi jeti tersebut. Seterusnya, beliau turut melawat Institut Penyelidikan Perikanan FRI Batu Maung bagi mengadakan sesi telekonferens bersama pemain industri tuna bagi membincangkan perkembangan tuna negara. Dalam telekonferens tersebut, beliau menjelaskan untuk Malaysia menjadi salah satu hub pendatang tuna bagi tumbuh antarabangsa adalah harus mampu untuk bersaing dengan hub pendatang tuna di negara-negara jiran dari segi pelbagai kemudahan dan servis yang boleh disediakan dengan mengambil kira potensi yang bakal dicapai. Menteri Pertanian dan Industri Makanan YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi telah mengadakan lawatan kerja ke industri perikanan tangkapan hutan melintang Perak pada 18 Jun 2020. Dalam lawatan tersebut, beliau telah melawat ke jeti Leng Wah Fisheries Sdn Bhd dan syarikat pemprosesan hasil laut QL Food Sdn Bhd bagi melihat cara operasi industri perikanan terutamanya dalam keadaan norma baharu. Turut hadir dalam lawatan tersebut, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia Datuk Munir Muhammad Nawi. Jabatan Perikanan Malaysia DOF akan merangka satu konsep pelan pembangunan bagi meluaskan industri perkasam negara. Turut membincangkan usaha membangunkan dataran Loma sebagai sebuah tempat informasi dan pelancongan di atas satu nama dagangan iaitu Ikan Loma. Beliau juga menjelaskan bahawa usaha tersebut akan melibatkan lebih ramai belia dalam industri pemasaran perkasam dan agro pelancongan di dataran Loma Gerik. Usaha ini juga dapat memberi lebih banyak kesedaran kepada orang awam terutama dalam pemeliharaan sumber ikan loma kerana terdapat banyak kes di mana ikan tersebut dibuang begitu saja selepas telur ikan tersebut diambil untuk jualan. Dalam lawatan tersebut, pihak jabatan turut membincangkan cara pameran produk pusat perkasam negara yang perlu diubah kepada lebih inovatif. Pihak jabatan turut mencadangkan promosi perkasam perlu diperhebatkan lagi melalui media sosial dan jualan atas talian di samping pelibatan penduduk sekitar Greek. Jabatan turut mencadangkan semua program pasar mini sehari dibuka semula bersama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di sekitar pusat perkasam negara selain perkhidmatan agensi yang berkaitan di bawah kementerian. Kita beralih ke berita antarabangsa. Agensi Makanan Singapura SFA menjelaskan bahawa tiada bukti yang menunjukkan virus COVID-19 menyebar melalui makanan, pembungkusan makanan atau peralatan. Kenyataan itu dijelaskan pada 15 Jun lalu sebagai tindak balas kepada pertanyaan dari The Straits Times. Berikutan sebelum ini melaporkan bahawa virus COVID-19 telah dikesan pada papan pemotor yang digunakan untuk memotong ikan salmon di sebuah pasar besar di Beijing, China. Jurucakap SFA mengatakan bahawa berdasarkan pengetahuan terkini dalam komuniti saintifik dan pihak berkuasa kesihatan awam di seluruh dunia, tiada bukti bahawa virus yang menyebabkan COVID-19 yang ditularkan kepada manusia melalui pembungkusan dan peralatan makanan atau makanan. Organisasi Kesihatan Sedunia WHO turut mengatakan bahawa pada 7 April lalu, tidak ada bukti virus yang menyebabkan penyakit pernafasan seperti COVID-19 menular melalui makanan atau bungkusan makanan. Jurucakap SFA juga turut mengulangi pentingnya kebiasaan awam memastikan makanan dimasak dengan betul sebelum makan dan tidak berkongsi makanan atau minuman dengan orang lain.
Manakala di Thailand pula, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kawalan Penyakit Dr. Tanarak Palipat menjelaskan bahawa ikan salmon tidak dapat dicemari virus COVID-19 dan mengesyorkan kepada semua pengguna agar tidak memakan daging yang mentah kerana dikuatiri dicemari kuman. Kenyataan itu diambil dalam satu laporan yang disiarkan oleh The Nation Thailand. Manakala di Oslo, Norway pula, pihak berkuasa Norway dan China menjelaskan bahawa ikan salmon bukanlah punca penularan virus COVID-19. Kenyataan itu dikeluarkan selepas mesyuarat diadakan bersama negara China dan Norwegian pada Selasa 16 Jun 2020 yang menjelaskan bahawa tiada sumber yang membuktikan membawa penularan virus tersebut terhadap ikan dari negara Nordik. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin melaporkan untuk MyDN News edisi pertama Januari 2020.